Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada semua pelajar tingkatan 4, okey, yang mengambil ekonomi. Okey, jadi hari ini kita sambung kepada sistem ekonomi. Okey, kita tengok ya, sistem ekonomi ada berapa? Sistem ekonomi. Okey, sistem ekonomi kalau awak tengok kat sini, ada kat sini kan. Pasaran bebas, perancangan pusat, campuran. Okey. Sebenarnya dia ada satu lagi sistem ekonomi Islam. Tapi yang tu nanti kita akan tengok kemudian. Kita tengok tiga ni dulu. Okey. So, kena tahu dulu sistem ekonomi pasaran bebas ataupun kapitalis atau laissez-faire tu apa. Okey, pasaran bebas. Okey, tengok pemilikan faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran awak dah belajar sebelum ni yang TUMB tu ya. Tanah, usahawan, modal buruh. Okey, pemilikan siapa untuk sistem ekonomi pasaran bebas? Okey, individu dan pihak swasta yang memiliki faktor pengeluaran. Okey, maksudnya ada individu, ada pihak swasta ataupun pengeluar. Yang ni, okey, untuk sistem ekonomi pasaran bebas, tak ada kerajaan. Kerajaan tak terlibat. Okey. Jadi bebas mengubah pemilik faktor pengeluaran sebab kerajaan tak ada kan. Pihak kerajaan tidak campur tangan. Okey. Dia tak campur tangan. Jadi ikut sukalah pengeluar ataupun pihak swasta dengan individu tu nak buat apa dalam perniagaan. Okey, penentu kehendak. Untuk kehendak, pengguna dan pihak pengeluar berhak membuat keputusan ekonomi. Okey, kalau awak tengok sistem ekonomi pasaran bebas ni. Okey, maksudnya dalam perniagaan kan ada pengguna. Contohlah kita beli barang. Ada juga penjual. Penjual tu ialah pihak swasta. Ada juga kerajaan. Jadi ada tiga benda tu. Jadi sistem ekonomi ni lah yang akan menyelesaikan apa-apa masalah berkaitan dalam perniagaan. Okey, contohlah kalau kita Malaysia, kita ekonomi campuran. Lepas ni kita pergi sistem ekonomi campuran tu macam mana. Tapi yang ni kita pergi dulu pasaran bebas. Okey. Okey, seterusnya penentu kehendak, pengguna dan pihak pengeluar berhak membuat keputusan ekonomi. Sebab dia ada dua je yang terlibat, individu dengan pihak swasta. Jadi pengguna dan pihak pengeluar ni adalah orang yang sama lah tadi. Okey, pengguna mempunyai kebebasan memilih. Maksud dia memilih barang lah. Pengguna bebas nak beli apa dia suka. Okey, ikut kemampuan dia. Okey. Seterusnya pembuat pilihan. Okey, dia bebas buat pilihan. Nama pun pasaran bebas. Jadi semua bebas. Dia bebas buat pilihan barang apa yang dia nak beli. Okey. Lepas tu sebab dia apa? Motif ni macam ibarat matlamat dia lah. Sebab dia untuk memaksimumkan kepuasan. Maksud dia beli sebab apa? Sebab nak puas hati. Macam awak lah nak beli sesuatu barang. Mesti nak puas hati. Okey. Okey, pengeluar bebas memiliki dan menggunakan faktor pengeluaran. Dengan kata lain, pengeluar ni ialah penjual. Dia bebas, dia nak jual apa yang dia nak. Dia nak guna faktor pengeluaran TUMB apa yang dia suka. Okey, sebab ini sistem ekonomi pasaran bebas. Okey, seterusnya, pengeluar ni penjual lah. Okey, sama maksud. Okey, bebas memilih teknik pengeluaran yang paling cekap. Kalau orang berniaga ni macam-macam lah dia guna teknik pengeluaran yang cekap atau minimumkan kos. Contohlah, awak kena andaikan awak ialah peniaga. Teknik paling cekap tu maksudnya kalau awak nak keluarkan suatu barang tu, contohnya barang makanan ke, okey, mungkin boleh menggunakan mesin lagi cepat berbanding menggunakan buruh. Okey, buruh tu nak kena buat satu-satu uli lah apalah contohlah. Kalau mesin contohnya nak buat roti kan, okey ada mesin. Tak payah uli tangan, jadi lagi cepat. Tu maksud dia teknik paling cekap lah tu. Okey, persaingan sebab dia pasaran bebas, dia bebas bersaing. Okey, bersaing siapa yang bersaing? Of course lah penjual. Contohlah awak tengok pergi pasar malam ke naik bazar ke, kan banyak kan penjual. Sebab ada persaingan jadi bebas bersaing. Okey, mengubah harga untuk meningkatkan jualan, persaingan bukan harga menawar hadiah percuma. Kan biasa orang okey, dia ada persaingan harga dengan bukan harga. Kadang dia tak buat persaingan harga, contoh menjual kan dekat mana-mana lah, tak kisahlah. Persaingan bukan harga tu dari segi okey, yang ni dia sediakan hadiah atau gift kalau beli. Kedai ni tak ada. Tu dari segi persaingan bukan harga. Okey, penentuan harga. Harga ditentukan oleh mekanisme harga. Mekanisme ni maksud dia kuasa pasaran, yang mana maksud dengan kata lain persetujuan antara penjual dan pembeli. Mekanisme harga maksud dia persetujuan harga antara penjual dan pembeli. Macam mana mekanisme harga tu wujud? Okey, contoh macam ni.
penjual tu jual katakan pen dengan harga RM2. Bila ada pembeli atau pengguna yang beli, bermaksud dia setuju. Bila dia setuju, bermaksud berlakulah mekanisme harga. Itulah maksud mekanisme harga. Okey, jadi harga barang ditentukan oleh mekanisme harga. Bila ada pembeli yang beli atau pengguna yang beli, bermaksud mekanisme harga telah berlaku. Sebab tu dia kata harga barang ditentukan oleh mekanisme harga. Okey. Matlamat pengguna untuk maksimumkan kepuasan, matlamat pengeluar untuk memaksimumkan keuntungan. Biasalah pengeluar ni penjual, memang nak untung. Pengguna mestilah kita membeli, kita bukan menjual ya. Pengguna ni membeli untuk apa? Untuk kepuasan ni, kepuasan diri. Awak beli barang mesti nak puas hati kan? Okey. Jadi itu adalah berkaitan dengan sistem ekonomi kapitalis atau pasaran bebas ataupun laissez-faire. Okey, contoh negara yang mengamalkan pasaran bebas ialah Amerika Syarikat dan Hong Kong. Ada lagi yang lain sebenarnya. Kalau awak tengok buku teks, okey, sekejap ya. Kalau awak tengok buku teks, contoh negara yang mengamalkan pasaran bebas. Okey, sekejap. Cikgu tengok ini contoh negara yang mengamalkan pasaran bebas. Oh, sama je. Dia dah cakap dah tadi kan. Contoh negara. Sini. Amerika Syarikat dan Hong Kong. Samalah dengan yang tadi. Okey. Sini. Okey. Kelebihan sistem ekonomi pasaran bebas. Okey, nanti nota ni cikgu akan bagi dalam grup. Nanti awak, kalau awak rasa boleh print, awak print dulu. Okey, senang kita belajar Melayu ni. Kalau buku teks nanti susah kan. Yang ni nota. Maksud kalau awak print, kalau cikgu cakap, awak je catat je dekat sini. Jadi tak perlu salin dah. Lagi senang. Okey. Okey, kelebihan sistem ekonomi pasaran bebas. Kelebihan dia, okey, kepuasan individu dan masyarakat dapat dimaksimumkan. Yelah, kalau awak beli, awak nak puas hati, memang akan dapat lah. Okey. Huraian ni, kalau awak faham kelebihan yang ni, huraian tu awak boleh tulis sendiri ikut kefahaman. Macam ni ditulis individu sebagai pembuat keputusan akan membuat keputusan yang bijak supaya dapat maksimumkan kepuasan masing-masing. Itu awak boleh goreng je. Yang penting awak faham ni. Okay, kebebasan yang luas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Bebas. Kalau pengeluar nak jual, dia ikut suka dia lah. Dia nak jual apa. Sebab tu dia kata kebebasan luas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sebenarnya kecekapan dalam penggunaan sumber. Lagi cekap lah. Sebab dia akan, penjual ni dia akan cuba cari kaedah mana yang paling cekap yang menguntungkan dia. Okay, sebenarnya menggalakkan pengembangan teknologi dan inovasi. Kalau dia rasa menggunakan mesin lagi cepat menguntungkan dia, so dia akan gunakan mesin. Dalam masa yang sama, dia akan menjadi penggunaan teknologi dan inovasi yang lagi meluas, lagi bagus. Okay. Kita tengok pula kelemahan ekonomi pasaran bebas. Apa dia kelemahan dia? Okay, mewujudkan masyarakat materialistik. Kenapa? Okay, tengok kat sini. Individu cenderung untuk mementingkan kebendaan dan mencari kekayaan tanpa batasan. Sebab ini pasaran bebas, tiada kawalan kerajaan. Kalau yang peniaga, dia akan terus mencari keuntungan. Okay? Kalau orang miskin tak ada duit, terus tak adalah, tak mampu beli. Sebab kerajaan tak akan bantu dalam ni. Okay? Untuk sistem ekonomi ni. Jadi, mewujudkan masyarakat materialistik. Semua nak cari harta je kalau yang ni. Sebab dia tak boleh bergantung pada kerajaan. Sebab kerajaan kat sini memang tak ada fungsi. Tak ada nak bantu. Tak macam kita Malaysia. Nanti kita akan pergi pada Malaysia. Okay, mewujudkan ketidakstabilan ekonomi. Sebab apa? Turun naik harga. Kadang-kadang penjual dia ikut suka hati dia je. Nak harga banyak ni ke, turun banyak ni ke, orang tak mampu beli, dia punya pasal. Tapi kalau kita Malaysia tak boleh sebab kita sistem ekonomi campuran. Bila suka hati naik harga, turun harga, kerajaan akan masuk campur. Tapi yang ni lain. Jadi apa sebab dia, kelemahan dia akan mewujudkan ketidakstabilan ekonomi. Sebenarnya agian pendapatan yang tidak setara. Apa maksud agian pendapatan yang tidak setara? Jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin makin besar. Sebab yang kaya dia ada duit, dia akan terus membeli. Tapi kalau miskin, tak mampu beli, dia tak akan mampu beli dan akan terus miskin. Sebab kerajaan memang tak tolong dalam ni. Sebab memang tak ada fungsi kerajaan dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Hanya ada pengguna dan penjual. Ataupun pihak swasta ataupun individu. Benda yang sama. Okay, mewujudkan kuasa monopoli yang korporat besar. Ni lah macam cikgu cakap ada kaitan dengan yang ni tadi. Yang kaya tetap kaya, yang miskin akan terus miskin sama yang ni.
Jadi kalau syarikat besar dia akan menguasai pasaran terus. Okey, yang kecil-kecil memang tak ada lah. Tak boleh nak, tak mampu nak bersaing. Lepas tu kesan luaran negatif. Okey, firma tidak mengambil kira kesan negatif yang wujud demi mencapai keuntungan maksimum. Contoh pencemaran. Kalau kita, company yang buat pencemaran, kerajaan akan ambil tindakan undang-undang. Tapi yang ni sebab kerajaan tak ada, tak campur tangan, dia tak kira. Dia buat sebab nak untung semata-mata, tak kisah. Dia nak apa? Tarah bumi ni macam-macam buat itu dengan pencemaran udara semua. Yang ni memang dia lebih kejam sikit lah. Okey, untuk sistem ekonomi pasaran bebas. Okey. Jadi cukup untuk satu kelas, maksudnya sistem ekonomi sebab dia banyak kan. Jadi cukup memadai satu. Okey, so lepas ni kita akan masuk kepada sistem ekonomi perancangan pusat. Okey, lepas ni juga tak perlu salin nota, cikgu nak awak print je. Kalau yang mampu dan ada kat rumah, print lah nota ni dulu. Kalau tak, belajar je daripada yang ni. Nanti cikgu akan share post dalam grup nota ni. Okey, jadi sekian saja. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.